Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung semula dengan matematik tambahan bab 3 pengamiran video yang kelima. Hari ini kita akan belajar tentang keluasan di bawah garis lengkungan. Objektifnya simple saja. Kita nak mencari, saya bagi contoh. Katakanlah kita ada satu line, satu graf sebegini lengkungan. Kita nak mencari keluasan kawasan di bawah graf. Ini bukannya cara untuk mencari keluasan ni bukannya begitu mudah. Sekiranya kita nak cari keluasan untuk segitiga agak senang saja. Ataupun kita nak cari untuk segi empat tepat, ataupun untuk mencari keluasan untuk trapezoid. Agak mudah saja. Tetapi kita ada garis lengkungan di sini. Garis lengkungan di sini. Jadi bagaimana kita nak mencari keluasan dia? Okey. Ahli matematik terdahulu dia menggunakan teknik secara estimation ataupun anggaran. Bagaimana mereka melakukannya? Nanti saya tunjukkan satu contoh. Saya delete dahulu. Saya beri satu graf Katakanlah satu graf begini. Di paksi X dan Y, dan saya ada satu graf Y bersamaan dengan X kuasa 2 tambah 1 dan bentuk grafnya sebeginilah lebih kurang Okey. Dan saya nak mencari keluasan bagi satu region antara X bersama dengan 1 dan X bersama dengan 3. Jadi saya nak cari keluasan di sini. Okey, ahli matematik dahulu dia memulakan dengan satu anggaran yang kasar. Untuk menerangkan konsep penggambaran tentu, kita akan mulakan dengan anggaran terlebih dahulu Kita lihat di sini, kita nak cari keluasan di kawasan yang berlari Dalam membuat anggaran, kita boleh membuat anggaran secara yang kasar sekali. Contohnya, saya buat satu bentuk segi empat di sini. Okey. Alright. Dan garisan horizontalnya bertemu dengan lengkungan saya pada X bersama dengan 2. Okay. Anggaran ni agak kasar. Kita akan mencari keluasan segi empat. Yang berwarna hijau ni. Jadi sudah tentulah anggaran ni sangat-sangat kasar. Kenapa dia kasar? Kerana kita ada dua space. Space yang pertama di sini yang kita akan kira dan kita anggarkan itu sebagai sebahagian daripada keluasan graf di bawah garis lengkungan Dan juga kita ada satu lagi area, satu lagi keluasan di sini yang kita tak ambil kira pun. Kita tak akan kira pun keluasan di situ dan kita buat anggaran kasar bahawa ini adalah keluasan di bawah garis lengkungan Jadi mari kita cuba mencari keluasan segi empat ni. Okey, pertama kita cari lebar segi empat yang saya panggil sebagai delta X. Apa dah dia lebarnya? Lebarnya adalah 2 unit. 3 tolak 1 jadi 2 unit. Berapakah ketinggian? Y1 Ketinggiannya ialah kita boleh menggunakan garis ketinggian ini Kita boleh menggunakan persamaan Y bersama dengan X kuasa 2 campur 1 pada X bersamaan 2. Jadi Y1 ialah 2 kuasa 2 tambah 1 dia dapat dari sini Y bersamaan X kuasa 2 campur 1. Jadi 2 kuasa 2 campur 1, 2 kuasa 2 adalah 4 campur 1 bersamaan dengan 5. Jadi keluasan A area bersama dengan Y1
didarabkan dengan delta X, iaitu ini adalah formula segi 4, keluasan segi 4, iaitu panjang darab lebar. Jadi Y1 adalah 5 didarabkan dengan 2, iaitu 10 unit persegi. Okey, mudah saja anggaran ni. Okey, kita boleh improve kan, kita boleh mendapatkan anggaran yang lebih baik. Sekiranya saya buat satu lagi graf yang sama. Mungkin saya perlu copy graf ini supaya saya boleh guna sekali lagi, berkali-kali. X dan Y, dan kita ada graf yang sama sekali lagi. Okey, ini adalah Y bersama dengan X kuasa 2 tambah 1. Saya akan copy. Saya akan gunakannya nanti. Okey, saya nak paste di sini. Alright. Okey. Now, untuk graf yang sama di range yang sama, X bersama dengan 1 dan 3. Kali ni kita improvekan sedikit. Kita buat 2 segi 4. Okey, tengok saya buat di sini. Dan saya buat satu lagi di sini. Alright. Jadi kita ada 2 segi 4 instead of 1. Dan kita boleh nampak immediately anggaran ini mungkin lebih baik. Dan saya buat di center titik pertemuan ini pada 1.5. Ini adalah 2, 1.5, iaitu di tengah-tengah antara 1 dan 2. Dan juga satu lagi segi 4 di tengah sini, iaitu pada nilai X sama dengan 2.5. Ini masih lagi anggaran kasar. Kenapa? Kerana kita ada kawasan merah di sini yang tidak dikira. Yang tidak dikira keluasannya. Dan kita juga ada satu lagi keluasan yang tidak dikira. Yang merah tadi kawasan yang dikira, dikira masuk. Tetapi kawasan yang berwarna brown sini tidak dikira. Masih anggaran kasar. Tetapi kita akan dapat satu anggaran yang lebih baik, sedikit lebih baik daripada metod kita yang pertama. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Kita akan buat yang ketiga, anggaran yang lebih baik. Dan kita mempunyai delta X di sini. Delta X di sini 2 ni sudah tentunya sama. Delta X lebarnya ialah delta X bersamaan dengan 2/1 ataupun 3/2, iaitu 1 unit. Dan kita ada Y1 di sini. Y1 iaitu ketinggian segi 4 yang pertama. Dan kita ada Y2, ketinggian untuk segi 4 yang kedua. Jadi keluasan untuk anggaran yang kedua ini ialah A bersama dengan Y1 darab dengan delta X campur. Disebabkan kita ada 2 segi 4, kita kena campur lah. Y2 iaitu ketinggian segi 4 yang kedua didarabkan dengan lebar delta X juga. Delta X ada 1. Y1, apakah nilai Y1? Kita perlu cari. Y1 adalah bersamaan. Mungkin saya bubuh satu ruang supaya tak nampak kecamuk sikit. Jadi Y1 adalah apa nilai X-nya ialah 1.5 kuasa 2 campur 1. Kita boleh guna kalkulator. Okey, ini kalkulator saya. 1.5 kuasa 2 tambah 1 iaitu 3.25. Apakah nilai Y2? Y2 adalah X bersamaan dengan 2.5
Jadi 2.5 kuasa 2 tambah 1. Sekali lagi kalkulator. 2.5 kuasa 2 tambah 1. Iaitu 7.25. Okey, jadi keluasan untuk 2 segi 4 itu ialah Y1 iaitu 3.25 didarabkan dengan 1 campur dengan 7.25 didarabkan dengan 1. Jadi bersama dengan 3.25 tambah 7.25 iaitu ini sebab dia darab 1 kan. 3.25 darab 1 tentulah 3.25. 7.25 darab 1 tentulah 7.25. Tak perlu kita calculate tak perlu kita kira. Jadi kita campurkan saja 3.25 campur 7.25 iaitu 10.5 unit persegi. Jadi jawapannya berbeza ya. Tetapi jawapan yang kedua ni adalah satu anggaran yang lebih baik. Kerana kawasan yang berlorek, kawasan yang merah tadi merah dan brown sini kecil daripada kawasan yang kita tidak kira dan juga kawasan yang kita kira sebentar tadi ya. Jadi ialah satu estimation yang lebih baik. Mari kita improvekan lagi. Kita dapatkan jawapan yang lebih baik dengan membuat 4 pula segi 4 ya. Kenapa saya lakukan ni? Senang saja. Sebab saya nak memberikan satu intuisi penggunaan pengamiran tentu dalam mengira keluasan di bawah garis lengkungan. Jadi kita improvekan. Okay, untuk region yang sama antara 1x sama dengan 1 dan x sama dengan 2, kita buat 4 segi 4. Ini 3. Okay, ini 1.5. Oh, silap ya. Ini 1.5. Ini 2. Okay. Ini pula 2.5. Dan ini 3. Saya harap boleh nampak walaupun agak sempit di situ. Ataupun mungkin saya lebarkanlah ya. Saya delete semua ni. Saya besarkan ya untuk supaya kita nampak lebih mudah ya. Okey. Teruskan. Pada 1.5, 2.5 dan 3. Kita akan lukis 4 segi 4. Ya. Okey, saya bukanlah seorang artis yang yang baik ya. Jadi tangan saya mungkin agak tidak steady ya untuk melukis. Okey, lebih kurang begini ya. Jadi ini adalah anggaran yang lebih baik ya. Kawasan yang kita kira akan menjadi lebih kecil ya. Lebih banyak 4 segi kita tambah, kawasan yang kita kira akan menjadi kecil. Begitu juga dengan kawasan yang kita tidak kira juga menjadi lebih kecil, iaitu di sini ya. Ini adalah kawasan yang kita tidak kira ya. Okey, mari kita buat satu lagi anggaran ya. Jadi di sini delta Y adalah lebar untuk setiap segi 4, iaitu delta X. Apakah nilai delta X kali ini? Delta X adalah bersama dengan 1.5 tolak 1 ataupun 2 tolak 1/5, 2.5 tolak 2 ataupun 3 tolak 2/5, iaitu 0.5 unit ya. Dan kita perlu mencari nilai Y. Y, saya guna different color now ya. Ini adalah Y1. Y2, Y3
Y4. Okay. Nilai Y1 apa dia? Y1 adalah ketika pada X bersamaan dengan 1/25. Jadi Y1 adalah 1/25. Macam mana saya dapat 1/5? Ya, iaitu value nilai di tengah antara 1 dan juga 1/5. Jadi di tengah-tengah adalah 1/25. Jadi 1/25 kuasa 2 tambah 1. Ini kerana sebab ini adalah persamaan untuk garis lingkungan. Dan Y2 pula adalah konsisten warna kuning. Y2 adalah bersamaan dengan 1.75 kuasa 2 tambah 1. 1.75 adalah nilai di sini ya. Di antara 1.5 dan juga 2. Jadi itulah 1.75. Y3 ialah bersamaan dengan apakah nilai X? Iaitu 2.25. 2.25 kuasa 2 tambah 1. Y4 pula ialah 2.75 kuasa 2 tambah 1. Okey, jadi saya boleh kira ya. Tapi titik perpulahannya agak panjang. Kita tengok ya. 1.25 kuasa 2 tambah 1. Ada 4 titik perpuluhan. Banyak. Jadi saya tak mau tuliskan semua titik perpuluhan itu. Agak berkecamuk. Saya nak melakukan pengiraan ni dalam satu rantaian pengiraan. Kita guna kalkulator. Mudah saja sebenarnya. Mungkin agak berjela panjangnya. Cuba tengok sini. Jadi A, keluasan adalah bersamaan dengan Y1 darab dengan delta X campur Y2. Y1 delta X adalah segi 4 yang pertama. Y2 delta X adalah segi 4 yang kedua. Campur dengan Y3 darab dengan delta X, iaitu keluasan segi 3 yang ketiga. Campur dengan Y4 didarabkan dengan delta X, iaitu segi 4 yang keempat. Okey. Jadi kita factorize delta X ni sama. Jadi bersamaan dengan Y1 tambah Y2 tambah Y3 tambah Y4 didarabkan dengan delta X di luar. Ini adalah satu factorization. Delta X adalah 0,5. Y1 seperti mana yang saya tunjukkan di sini sebentar tadi ya. Okey, jadi kita akan masukkan saja ya. Okey, jadi bersama dengan Y1 apa dia? 1.25 kuasa 2 tambah 1. Y2 pula ialah 1.75 kuasa 2 tambah 1. Campur Y3 iaitu 2.25 kuasa 2 tambah 1. Dan campur Y4 iaitu 2.75 kuasa 2 tambah 1 didarabkan dengan delta X iaitu 0.5. Jadi kita guna kalkulator lah ya. Nak mudahkan sedikit ni, kita ambil nilai 1 ni, kita tambahkan semuanya dan dia ada 4 1 jadi 1 tambah 1 tambah 1 bersama dengan 4. Okey. Kita guna kalkulator. Ya, kita mulakan dengan 4 campur iaitu 4 tadi iaitu 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 4 ya. Jadi 4 tambah 1.25 kuasa 2 tambah 1.75 kuasa 2. Okey, perlu kita pastikan tidak ada kesilapan sementara kita menggunakan kalkulator. Tambah 2.25 kuasa 2 tambah 2.75 kuasa 2. Okey. Ini adalah bersamaan. Okey, 21.25. Kemudian kita darabkan dengan 0.5. Darab dengan 0.5.
Jadi jawapannya ialah 10.625. Okey, 10.25 unit persegi. Jadi ini adalah satu anggaran yang lebih baik. Tadi kita dapat metod yang kedua, iaitu 10.5. Metod pertama dengan satu segi 4, 10 unit. Jadi jawapannya telah menjadi lebih baik. Okey. Sekiranya kita nak mendapatkan jawapan yang lebih baik, anggaran yang lebih baik, apa perlu kita buat? Apa yang dapat kita rumuskan di sini? Kita boleh dapat anggaran yang lebih baik sekiranya. Satu, saya buat di bawah sini. Untuk graf yang sama tadi. Di antara X bersama dengan 1 dan X bersama dengan 2. Kita boleh dapat anggaran yang lebih baik sekiranya kita buat banyak segi 4. Banyak. Tidak terkira banyaknya. Kita hanya buat saja banyak segi 4 di sini. Bila kita buat banyak segi 4, apa yang berlaku? Remember, masih ingat lagi kawasan yang berlorek yang membuatkan calculation kita tidak baik. Kita punya anggaran tidak baik. Saya guna merah sekali lagi. Kawasan-kawasan ini. Apabila kita membuat lebih banyak segi 4, kawasan itu menjadi lebih kecil dan kecil dan kecil dan kecil. Dan anggaran yang terbaik sekali ialah apabila lebar untuk segi 4 itu terlalu kecil dan nilai delta X yang kita cari tadi hampir dengan kosong. Apabila delta X tersangat kecil, hampir dengan kosong, bilangan segi 4 yang telah kita hasilkan telah menjadi tidak terkira banyaknya. Infinity, terlalu banyak. Jadi, cara yang kita buat sebentar tadi adalah satu cara yang sangat, orang kata apa, yang mustahil lah. Mustahil kita nak buat calculation yang begitu banyak. Jadi inilah dia pengamiran tentu. Kita boleh membuat pengamiran tentu apabila nilai delta X hampir dengan kosong. Alright. Jadi kita boleh mencari dengan tepat nilai keluasan di bawah lingkungan dengan tepat dengan menggunakan pengamiran. Jadi mari kita lihat bagaimana kita nak melakukannya. Jadi Y adalah X kuasa 2 tambah 1. A keluasan ialah pengamiran untuk Y with respect to the X antara 3 dan 2. Antara 3 dan 1. Banyak kesilapan di sini. Bukan 2 tapi 3. Antara 1 dan 3. Jadi bersama dengan pengamiran, apakah itu Y? Y adalah X kuasa 2 tambah 1 dx. Kita kamilkan, akan menjadi X kuasa 3 per 3 tambah X. Okey. Pengamiran untuk X kuasa 2 lah X kuasa 3 per 3. Pengamiran untuk 1 adalah X. Saya harap anda masih ingat. Baru saja saya ajarkan. Antara 3 dan 1. Jadi bersama dengan 3 kuasa 3 per 3 tambah 3 tolak 1 kuasa 3 per 3 tambah 1. Jadi 3 kuasa 3 per 3. Ini adalah 3 kuasa 3 adalah 3 darab 3 darab 3. Per 3, bagi 3 pula. Maknanya kita boleh potong lah. 3 di sini, kita boleh potong 1 daripada kuasa 3 tadi, jadi kuasa 2 saja ya. Jadi 3 kuasa 2 adalah 9. Ini adalah 9, 3 kuasa 2, 9. Tambah 3 bersama dengan 12. Jadi 1 kuasa 3 pula adalah 1. 1 per 3 campur 1 adalah 4 per 3. Jadi kesemuanya bersamaan dengan 10 2 per 3.
Kita boleh guna kalkulator sekiranya kita nak pastikan untuk mengelak sebarang kesilapan. 12 tolak 4/3. Ya, 10 2/3 ataupun ini unit persegi, jangan lupa tulis unit, ataupun 10.667 dibundarkan kepada 3 titik perpuluhan. Jadi ini adalah jawapan yang sebenarnya. Kita boleh lihat sebentar tadi, sekiranya kita buat 4 segi 4, jawapannya adalah 10.25, 625. Jawapannya hampir dengan jawapan yang sebenar, iaitu 10.667. Jadi ini adalah penggunaan pengamiran tentu untuk mengira keluasan di bawah lingkungan. Ya. Jadi ini adalah satu yang basic, satu yang asas untuk pengiraan keluasan di bawah garis lingkungan. Contoh ini adalah salah satu contoh yang paling mudah lah. Jadi kita juga boleh untuk kira kawasan tadi keluasannya adalah antara garis lingkungan dan paksi X. Kita boleh juga kira untuk kawasan di antara garis lingkungan dan juga paksi Y seperti ini, seperti dalam color purple ni. Bagaimana nak buat? Kita boleh buat juga, ya. Kita boleh mengira keluasan, katakanlah ini A1, keluasan untuk A2, ini A2, ini A1. Jadi keluasan A2 kita boleh buat bagaimana? Kata ini Y2, ini Y1. A2 adalah bersama dengan pengamiran untuk antara Y2 dan Y1 X with respect to dy. Kita perlu terbalikkan ekspresi untuk garisan tu. Kita terbalikkan. Kita perlu cari nilai, kita perlu cari persamaan untuk X dalam sebutan Y. Tadi kita ada Y. Tadi kita ada Y di dalam bentuk X. Y adalah persamaan X kuasa 2 tambah 1. Dan sekarang kita perlu carikan nilai X dalam sebutan Y. Bagaimana nak buat? Ikut. Ini adalah persamaan asal. X kuasa 2 tambah 1. Kita nak letakkan X di sebelah kiri. Jadi X kuasa 2 adalah bersama dengan Y tolak 1. Masih belum lengkap kerana di sebelah kiri adalah X kuasa 2. Jadi kita perlu tingkatkan X saja. Jadi X adalah bersama dengan apa? Punca kuasa 2 untuk Y tolak 1. Ataupun untuk pengamiran ni, kita lebih mudah sekiranya kita letakkan begini. X bersama dengan Y tolak 1 kuasa separuh, kuasa setengah. Kuasa setengah tu maksudnya punca kuasa 2 lah, ya. Jadi banyak mana ruang kita ada di bawah. Masih banyak, ya. Jadi A2 adalah bersama dengan, kita belum siap lagi, ya. Kita sudah cari X, kita perlu cari Y1 dan Y2. Kita belum siap lagi, jadi kita buat di sinilah, ya. Y1 adalah bersama dengan Y1 adalah bila X adalah bersama dengan 1. Jadi 1 kuasa 2 tambah 1 iaitu bersama dengan 2. Y2 pula ialah apabila X sama dengan 3. Jadi 3 kuasa 2 tambah 1 bersama dengan 9 tambah 1 iaitu 10. Jadi ini adalah 2, ini adalah 10. Jadi kita boleh kira sekarang. Pengamiran untuk X iaitu Y tolak 1 kuasa 1/2 with respect to dy antara 10 dan 2. Sekarang kita kamirkan Y tolak 1/2 iaitu bersama dengan Y tolak 1 kuasa 3/2. Sebab 1/2 tambah 1, ya. Bahagikan dengan 3/2 didarabkan dengan 1. 1 ni dapat dari mana? Iaitu 1 adalah pembedaan untuk Y tolak 1. Jadi iaitu 1. Di antara 10 dan 2. Jadi sekarang
Di bawah ni 3/2 darab 1 jadi 3/2 lah. Jadi sekarang kita boleh bawa keluar 3/2, tetapi 3/2 adalah denominator. Bila kita letak ke di atas dia jadi 2/3. 2/3 Y tolak 1 kuasa 3 kuasa 3/2 di antara 10 dan 2. Saya harap step ini tidak mengelirukan. Kita ada 3/2 di bawah tadi sebagai denominator. Bila kita nak keluarkan dia daripada kurungan, kita perlu terbalikkan 3/2 menjadi 2/3. Okey? Alright. Tadi bersamaan dengan 2/3 Y tolak 1. Kalau 10, jadi 10 tolak 1 jadi 9. Y sama 10 tolak 1 jadi 9 kuasa 3/2. Tolak Y bersama dengan 2, iaitu 2 tolak 1 jadi 1 kuasa 3/2. Jadi 2/3 9 kuasa 3/2. 9 3/2 bersamaan dengan, sama juga dengan punca kuasa 2 bagi 9, kemudian kita kuasakan dengan 3. Jadi punca kuasa 2 bagi 9 adalah 3 kuasa 3. Bersamaan dengan 27. Jadi 27 tolak 1 kuasa 3/2 sama dengan 1 lah. Okey, jadi 2/3 didarabkan dengan 7 tolak 1 jadi 26. Oops. Okey, cantik kan dia ya. Okey, 26 darab 2/3. 26 darab 2/3 bersamaan dengan 17 1/3. Unit persegi. Jadi itulah dia cara-cara untuk mencari keluasan di bawah garis lengkungan, sama ada di antara garis lengkungan dengan paksi X ataupun garis lengkungan dengan paksi Y. Saya harap ilmu yang telah saya tunjukkan di sini berguna untuk anda semua, dan sekiranya boleh spend sedikit masa, luangkan sedikit masa untuk membuat latihan dari dalam buku latihan anda. InsyaAllah saya akan buat lagi banyak video bagaimana untuk menyelesaikan beberapa permasalahan keluasan graf di bawah lengkungan pada satu ketika nanti. Jadi setakat ini saja untuk video kelima. Saya akan sambung semula dengan video ke-6 dalam tajuk isi padu pula. Tadi kita lakukan keluasan, kita akan belajar bagaimana untuk mengira isi padu sekiranya keluasan itu tadi dikisarkan, dipusing pada paksi X ataupun paksi Y. Sekiranya kita ada keluasan seperti itu, tentunya bila kita pusing, dia akan menjadikan satu volume, satu isi padu. Jadi kita akan jumpa lagi di video ke-6. Assalamualaikum. Bye-bye.